salat wa istiqbalul qiblah. Jadi antara syarat-syarat untuk sah salat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Baik, kata beliau, wastiqbalul qiblah fi ghairi nafilati safaril mubahi wa salati syiddatil khauf. Baik, antara syarat untuk sah salat adalah menghadap kiblat. Kata ulama, menghadap kiblat ni dia ada secara yakin dan satu lagi secara sangkaan yang kuat. Baik. Jadi ada golongan yang wajib menghadap kiblat secara yakin. Kalau kita ambil benang, kita sangkut dengan dada kita, dia benang terus sampai ke Kaabah, sampai ke petak Kaabah. Jadi dan ada golongan yang kedua hanya wajib menghadap kiblat secara sangkaan. Bukan semua golongan wajib menghadap kiblat secara yakin. Jadi kata Imam Syafi'i dalam mazhab beliau, yang wajib menghadap kiblat secara yakin ni siapa dia? Iaitu orang yang ada berdekatan dengan Kaabah. Orang yang dekat dengan Kaabah ni memang dia wajib menghadap kiblat, memang secara yakin. Secara yakin dada dia ke arah kiblat. Adapun orang yang jauh daripada Kaabah, contoh luar daripada Mekah, luar daripada haram, dan begitu juga yang orang-orang yang ada serata dunia. Jadi menghadap kiblat, dia menghadap kiblat tepat, ia tepat, cuma secara sangkaan. Jadi dua golongan, dua cara. Jadi tak boleh kalau orang duduk di depan Kaabah, dia nak menghadap kiblat secara sangkaan. Mata dia ada, dia boleh jalan, dia pergi, dia baru pergi Masjidil Haram, jadi dia masuk pintu tu dia tak tahu lagi kiblat arah mana. Dia tak tahu lagi Kaabah sebab baru pertama kali pergi masjid. Dia masuk masjid, dia tutup mata, dia duduk di tempat yang dia nak duduk, lepas tu dia cuba ijtihad. Dia cuba rasa-rasa, sangka-sangka mana kiblat. Dan tempat yang dia sangka tu, dia semayang ke arah itu. Dalam keadaan dia hanya mengikut sangkaan. Mana boleh macam tu? Sebab dia mampu menghasilkan kiblat secara yakin. Buka mata, berjalan tengok mana Kaabah. Jadi yang mampu menghasilkan menghadap arah kiblat secara yakin, wajib dia menghadap kiblat secara yakin. Buka mata ataupun boleh pegang-pegang mana Kaabah. Ini dinding masjid. Sentuh lagi mana Kaabah kalau ada orang buta contohnya. Sebab dia dah ada dalam masjid. Tapi jenis orang yang duduk di luar masjid, di Mekah, di Haram ataupun di Mekah ataupun luar macam kita sekarang ni, menghadap kiblat. Tapi sekadar sangkaan. Cuma sangkaan ni sangkaan yang kuat. Bukan masuk sangkaan orang kata terbang atas angin, tidak. Memang sangkaan ni ada sandaran. Jadi kita kena merujuk kepada orang yang arif tentang kiblat, maka dia tunjuk kepada kita bagaimana mana arah kiblat yang betul, sama ada pakai laser ke, pakai ilmu falak ke, pakai apa ke, dia tunjuk. Ini kita menghadap kiblat dengan tunjukan dia secara sangkaan. Cuma sangkaan yang kuat. Baik. Ini wajib menghadap kiblat di dalam semua sembahyang. Jadi setiap sembahyang yang kita nak sembahyang, ataupun sujud tilawah, sujud syukur, wajib menghadap kiblat juga. Kecuali ada dua jenis solat. Dua jenis ataupun dua situasi yang tidak wajib menghadap kiblat, iaitu tidak wajib menghadap Kaabah al-Musharrafah. Fi ghairi nafilati safaril mubahi wa salati syiddatil khauf. Masalah yang pertama. Baik, jadi menghadap kiblat, sebelum tu menghadap kiblat ni sah juga kalau kita menghadap angin yang sama dengan Kaabah. Contoh kalau kita pergi Masjidil Haram, kalau kita duduk tingkat yang kedua ataupun tingkat yang ketiga. Ada tingkat ketiga?
Ada. Jadi duduk tingkat kedua ataupun tingkat ketiga, Kaabah kat mana? Kaabah tu bukan panjang sangat pun. Ya, ada ke Kaabah sampai tingkat ketiga? Mana ada? Kaabah bawah tu sahaja, dia punya atap sampai bawah tu je. Tapi yang duduk di atas tingkat 2, tingkat 3 ni kalau nak semayang menghadap mana? Menghadap Kaabah. Menghadap Kaabah macam mana? Macam ni ke? Kena condong semayang. Kan macam mana? Tidak. Menghadap saja arah Kaabah. Kalau Kaabah di sini, dia hanya semayang menghadap sini saja. Dia kata saya kalau macam ni menghadap angin. Faham? Bukan menghadap Kaabah. Kalau saya jalan pun tembus ni angin ni. Ya, ulama kata angin yang sama dengan Kaabah sampai langit ketujuh sampai atas itu dikira kiblat. Sampai ke atas tu. Ya, sampai di atas. Jadi angin dia tu binisbah orang yang tak mampu nak menghadap binaan Kaabah, menghadap angin belah atas tu pun tak apa. Menghadap angin. Jadi sebab kalau ada orang naik langit nak semayang masuk waktu. Semayang. Ya, semayang singgah mana-mana pun semayang menghadap kiblat. Kiblat mana? Kiblat macam ni. Tidak. Tengok Kaabah di mana posisi dia, lepas tu terus naik ke atas. Kalau dia terbang kat sini, menghadap sini je lah. Terbang sini, menghadap sini. Jadi menghadap angin. Jadi angin di atas Kaabah dikira Kaabah juga. Baik. Begitu juga orang semayang bawah tanah. Ya, kalau bawah tanah memang dia jenis duduk perkampungan di bawah tanah. Dia nak semayang menghadap kat mana? Kaabah kat atas tu. Atas tanah tu. Dia bawa mungkin lapisan yang ketiga dia duduk. Nak menghadap ke mana? Menghadap arah tu jugalah. Sebab Kaabah sehinggalah ke bumi yang ketujuh, itu semua dikira kiblat. Sah menghadapnya ketika solat. Baik. Kecuali dalam dua situasi. Yang pertamanya, menghadap kiblat, ulama kata kalau dia mampu untuk nak mengetahui dengan diri sendiri. Contoh, dia duduk di dalam Masjidil Haram, dia boleh nampak dengan mata. Kalau orang tu buta pun mampu juga nak mengetahui dengan diri sendiri sebab dia boleh berjalan, boleh sentuh mana Kaabah. Jadi yang boleh mengetahui dengan diri sendiri, pakai pengetahuan dia. Okey, baik. Kalau orang tu jenis tak tahu nak menghadap kiblat dengan diri sendiri, maka kita kena cari orang yang arif dalam bab kiblat. Tanya dia, nanti dia bagi berita kat kita, kita pun ikut ya. Saya tak tahu kiblat kat mana ni. Masuk hutan, ya, masuk pergi camping entah mana-mana tempat, kiblat pun tak tahu. Jadi ada di kalangan orang yang ikut kita tu mengetahui arah kiblat. Tanya dia. Tanya dia. Dia bagi tahu kita, kita pakai ikut. Ya, yang ketiga kalau tak tahu juga, nak tanya orang arif, tengok dalam rombongan ni semua tak ada yang arif. Ya, semua tak ada yang arif, tak tahu kiblat semua. Ya. Jadi macam mana? Martabat yang kedua tadi, contoh seperti ada orang bagi tahu, macam tu juga kita boleh pakai jam, ya, ataupun handphone kan ditunjuk arah kiblat tu, boleh pakai benda tu. Dalam aplikasi handphone ataupun sekarang ni ada jam yang menunjukkan arah kiblat. Tapi kena betul lah, dia punya penggunaan tu kena betul lah. Kalau belum setting, kena setting dulu. Sebab nanti pergi mana-mana dia tunjuk situ. Di sini tunjuk sana pula, di sini tunjuk sana. Ni benda ni. Ya. Supaya nanti tak setting betul-betul. Setting betul-betul, baru dia tunjuk betul. Ataupun tempat nanti berdiri tu kena betul. Baik. Itu seperti peringkat yang kedua. Peringkat pertama boleh mengetahui dengan diri sendiri, pakai dalam pengetahuan itu. Sebab mungkin dia, sebab apa? Sebab mungkin dia dalam masjid ada mihrab, dalam Masjidil Haram boleh nampak. Dia pakai je lah tu. Yang kedua, dia tak tahu. Jadi dia kena ambil pengetahuan daripada orang lain, tanya orang lain yang arif. Ataupun tak ada orang, pakai jam dia, pakai handphone dia, aplikasinya yang betul, yang tak salah. Kata sudah diperiksa aplikasi itu memang betul. Buat 2-3 kali pun sama tunjuk arah dia. Dan yang ketiga, jam pun tak ada, semua tak ada. Dia kena ada ijtihad, usaha ke arah mengetahui arah kiblat. Dia kena ada usaha. Yang ketiga, ijtihad pun tak reti. Macam kita ni ijtihad, entah mana ijtihad tak reti. Ya, ijtihad tak reti. Maka kita ikut orang yang berijtihad. Contoh dalam kelompok kita ni ada 5 orang. 5 orang. Pakat tak tahu arah kiblat, nak semayang mana tak tahu.
Jadi ijtihad lah. Ada seorang tu dia boleh berijtihad sebab dia ada ilmu dia. Dia tahu macam mana pergerakan angin, dia tahu macam mana angin kalau datang sini, kiblat belah sini. Kalau dia tengok bulan, dia tahu kiblat. Dia boleh ijtihad. Dah kalau macam tu, ikut dia. Ikut dia. Yang tak tahu, ikut yang tahu. Yang tahu tak payah ikut yang tak tahu. Baik. Jadi berapa peringkat? 4 peringkat. Yang pertama, kita boleh mengetahui kiblat dengan nyata dan yakin. Kita boleh pandang Kaabah. Boleh sentuh Kaabah. Boleh pergi, berjalan, tengok Kaabah. Tengok mihrab. Ya. Contoh mihrab masjid Nabi SAW. Yang kedua, iaitu dia tak boleh nampak Kaabah, tak boleh sentuh Kaabah, tak boleh. Kaabah tu memang tak nyata depan mata dia. Maka dia guna peringkat nombor 2 untuk mengetahui arah kiblat. Ya, iaitu dia tanya orang yang tahu. Dia tanya orang tahu. Sebab ada seorang tadi baru balik daripada Mekah. Dia pergi kat Taif. Dia pergi kat Taif, dia kata kiblat arah sana. Memang saya pergi tadi, memang kiblat arah sana. Yang duduk kat Taif ni, ikut je lah. Dia punya telunjuk tu. Kiblat arah sana, ikut. Sebab yang bagi tahu ni, dia ada ilmu. Dan yang ketiga, ijtihad. Ijtihad, dia usaha untuk mengetahui arah kiblat. Tengok macam mana pergerakan angin. Itu pun kena ada ilmu juga sikit-sikit. Kalau tak ada, tak tahu juga. Yang keempat, memang kosong. Tak tahu langsung. Ijtihad lah. Ijtihad macam mana? Tengok pokok dengan batu pun sama. Angin rasa macam dalam semua datang daripada setiap sudut. Nak tengok macam mana kiblat. Kalau tak tahu, taklid orang tahu. Maksudnya ikut orang yang tahu. Baik. Kecuali 2 situasi tak wajib menghadap kiblat. Yang pertama, fi ghairi nafilati safaril mubah. Yang pertama, dalam sembahyang sunat sahaja. Sembahyang sunat yang dilakukan di dalam safar. Sembahyang sunat yang dilakukan di dalam safar. Ya, sembahyang sunat ni tak kiralah sama ada sunnah itu muakkadah ataupun sunnah yang tidak muakkadah. Sama ada sunnah itu berwaktu ataupun sunat yang tidak berwaktu. Contoh sembahyang duha, qabliyah, ba'diyah, sembahyang raya. Orang raya takbir raya dia ada kat surau kat dewan, yang dia atas kereta. Balik kampung awal, takut jam. Jadi duduk atas kereta. Jadi cari nak sembahyang. Nak sembahyang sunat ni sunat, sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat sama ada sembahyang raya, gerhana ke, sembahyang sunat wuduk, sembahyang sunat hajat, sunat istikharah, yang dilakukan ketika dalam keadaan naik kenderaan, ketika dalam keadaan safar, maka sembahyang sunat yang sebegini tak wajib menghadap kiblat. Ya, tak wajib menghadap kiblat. Apabila tak wajib menghadap kiblat, tak payah susah-susah nak cari dalam jam ke, nak cari dalam handphone arah kiblat, tak payah susah. Dah tak wajib. Dah tak wajib menghadap kiblat, sembahyang je. Ya. Sebab apa ulama kata tak wajib? Sebab kiblat orang yang bermusafir untuk sembahyang sunat secara khusus adalah sauba maqsadihi, iaitu arah tuju dia. Ya, arah tu tuju. Contoh daripada Melaka nak ke KL. Memang jalan nak ke KL tu memang kiblat dia. Memang kiblat dia. Walaupun jalan macam ni, kiblat dia macam ni. Ya, jalan naik turun, kiblat naik turun juga ikut. Itu kiblat dia adalah arah tuju dia. Baik. Jadi safar yang dimaksudkan di sini, walaupun safar itu safar pendek. Walaupun safar itu safar pendek, boleh kita sembahyang sunat tanpa menghadap kiblat. Baik, ada perincian yang lain tak? Okey. Jadi sekarang ni kita bagi perincian. Orang yang sembahyang sunat di dalam safar, walaupun safar itu safar pendek, tak cukup 2 marhalah, nak sembahyang sunat, silakan. Ya, tak perlu menghadap kiblat. Ya. Baik, kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Ya. Dia sekarang ni tengah naik kereta, ataupun naik kereta api, ataupun naik kapal terbang, ataupun naik bas. Dia nak sembahyang sunat. Sebab duduk lama-lama dalam bas ni, tak ada buat kerja apa, baik sembahyang dia kata.
Kan? Daripada melopong tengok handphone, melopong tengok kereta, tiap hari tengok kereta. Sama. Ya. Jadi daripada dia melopong, daripada dia tidur lama sangat, dia pun bismillah nak semayang. Jadi kita bagi pada beberapa bahagian. Yang pertamanya, dia sembahyang dalam kenderaan ni, dia mampu dua ni. Apa mampu dia? Dia mampu menghadap kiblat pada semua salat dan dia mampu menyempurnakan rukuk dan sujud. Memang dia mampu. Kalau dia mampu, wajiblah buat seperti mana yang dia mampu. Takkan dah mampu menghadap kiblat tak nak menghadap ya. Mampu untuk rukuk secara sempurna, mampu untuk sujud secara sempurna, tak nak buatlah. Kena buatlah. Kalau dah mampu menghadap kiblat dan mampu untuk rukuk dan sujud secara sempurna, maka wajib buat. Itu jelas. Sebab apa ulama kata dalam matan tadi tak wajib? Sebab memang safar ni susah. Ya, nak menghadap kiblat susah. Sebab safar kita bukan semua ke arah kiblat. Ya. Aku masuk hutan kalau naik apa arah kiblat tengok. Awak kiblat belah mana? Belah ni. Okey, jom kita safar belah ni saja. Sampai mana tak tahu. Ya. Jadi safar kita ni bukan semua arah kiblat. Dia pusing sana, pusing sini, naik turun. Itu sebab tak wajib menghadap kiblat. Tapi kita bagi pada beberapa peringkat. Yang pertamanya memang dia mampu, memang senang untuk dia menghadap kiblat dan senang untuk dia menyempurnakan rukuk dan menyempurnakan sujud. Maka jelas itu wajib dilakukan. Yang kedua, dia tak mampu untuk menghadap kiblat ataupun tak mampu untuk apa dia? Menyempurnakan cara rukuk dia dan cara sujud dia. Macam entah dalam bas, ya. Entah nak rukuk takkan nak rukuk macam dalam masjid. Ya. Nak rukuk dalam masjid memang tak boleh. Nak rukuk macam mana? Dah kursi depan tu dekat je. Ya, nak bangun pun patu bas tengah bergerak, mungkin jatuh dulu sebelum entah tunduk rukuk. Nak sujud, macam mana nak sujud? Payah. Ataupun menghadap kiblat, mungkin boleh menghadap kiblat pada setengah solat saja. Sebahagian lain tak mampu dah menghadap kiblat sebab bas dah pusing. Bas dah pusing. Jadi apa kata ulama? Memang kebiasaan orang yang musafir dalam kapal terbang, dalam bas, naik kereta sendiri, ya, naik van, naik apa kereta api, memang mereka tak mampu menghadap kiblat dan mereka tak mampu menyempurnakan rukuk dan sujud. Itu realiti dia. Maka apa yang wajib? Ya, ketika ini sembahyang sunat ni wajib tak menghadap kiblat, itu persoalan dia. Ya. Apa asal masalah? Memang dia tak mampu menghadap kiblat pada keseluruhan solat ataupun sebahagian. Dan memang dia tak mampu nak rukuk dan sujud yang sempurna. Ni jawapan dia apa? Kata ulama, wajib menghadap kiblat ketika takbiratul ihram sahaja. Nak takbir tu, pastikan arah kiblat. Cuba setkan jam ataupun tengok handphone ke, ya, ataupun tanya orang yang arif mana kiblat, ataupun tengok surau Ar-Anar belah ni, kita pun menghadap belah ni dulu. Kita pun angkat takbir, ya, angkat takbir, Allahu Akbar. Lepas tu steady mana. Ketika takbir je menghadap kiblat. Yang lain tak perlu. Rukuk sujud buat yang mampu sahaja. Okey, boleh ya? Jadi kita bahagi kepada dua peringkat. Baik, situasi pertama yang tak wajib menghadap kiblat dalam sembahyang adalah sembahyang sunat di dalam safar, walaupun safar itu pendek. Tak cukup dua marhalah. Baik, tak wajib menghadap kiblat adakah secara itlaq? Okey, jawapan dia perlu ada perincian. Jadi, yang pertama, dia mampu menghadap kiblat pada keseluruhan solat dia dan dia mampu menyempurnakan rukuk dan sujud pada keseluruhan solat dia. Orang macam ni tak payah kita bagi hukum lain. Memang dia wajib menghadap kiblat
dan dia wajib menyempurnakan rukuk dan sujud. Okey, jelas. Yang kedua, ini yang banyak berlaku. Memang kita kalau dalam safar, situasi yang kedua ni banyak berlaku. Menghadap kiblat memang confirm tak mampu dah. Tak mampu dah. Ya, masuk bas dah kiblat mana hilang habis. Faham? Padahal tadi baru semayang surau sebelah. Masuk kiblat entah mana. Tadi semayang belah mana? Dah tak tahu dah kiblat habis. Ya, ataupun dah duduk tu nak rokok macam mana? Rokok sekadar yang mampu je. Sujud bawah sikit. Jadi situasi inilah yang banyak. Maka apa jawapan ulama? Tak wajib menghadap kiblat melainkan pada takbiratul ihram sahaja. Wajib menghadap kiblat. Jelas? Jelas Okey. Kata ulama lagi, kalau kat takbir pun susah juga nak menghadap kiblat, tak payah menghadap kiblat. Kalau kat takbir pun susah nak menghadap kiblat, susah, tak payah. Tak payah. Duduk atas kursi, bismillah, takbir je Allah. Entah mana-mana pun takbir je lah. Tak perlu menghadap kiblat. Dan rasa ini pun banyak juga berlaku. Sebab nak menghadap kiblat. Aduh, kiblat mana nak takbir ni? Ya, nak set jam susah pula, tak reti. Tengok handphone pun tak reti nak buka aplikasinya, nak kena download lagi, lepas tu dia punya line lambat. Aduh. Ya, banyak orang kata apa, lintangan. Maka ketika itu kata ulama, kat takbir pun tak wajib menghadap kiblat. Last sekali apa jawapannya? Memang semua tak payah menghadap kiblat. Inilah kena pada matan kita ni. Iaitu situasi pertama, sembahyang sunat di dalam safar walaupun kurang 2 marhalah tak wajib menghadap kiblat sebab susah. Susah. Itu fardu masalah. Dia susah. Jadi semayang je lah. Ya. Jadi antara masya-Allah almarhum guru saya iaitu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah rahmatan wasi'ah, memang dia punya sifat dia kalau naik kereta dua-dua, sama ada baca buku ataupun solat. Itu yang pemandu dia cerita sendiri kepada kami. Ya, Habib Salim memang dalam kereta, memang kami tak boleh bersembang. Ingatkan duduk dengan Habib boleh tak nak tanya rahsia-rahsia ke apa, amalan ke, sedap sembang 1 jam 2 jam, tak ada. Masuk saja dalam kereta, bismillah, letak kitab, Allahu Akbar. Kalau perjalanan tu sejam lah dia semayang. Ya. Kalau lebih lah dia semayang. Semayang apa? Semayang duha ke, semayang taubat ke, semayang apa, ikut. Dah kalau dah puas semayang, kitab pula. Buka kitab, ngaji. Dia bukan kitab Quran, tak kitab tu dia faedah. Sehingga Habib Salim pernah kata, ya, aku dalam kitab yang aku baca dalam kereta sahaja, yang aku khususkan bacaannya dalam kereta, dah khatam 5 buah kitab. Dalam kereta je. Dalam kereta saja. Kitab ni aku tak baca tempat lain. Kitab ni aku letak dalam kereta je. 5 buah khatam. 5 buah. Ya, kitab khatam dalam kereta. Tu semasa tu yang berita beliau bagi tahu. Lepas tu beliau tak bagi tahu dah. Mungkin 10, 20, 30 kitab. Itu dalam kereta saja. Nak kata masa tu sebab beliau kalau mengajar ataupun datang beri nasihat kepada pelajar, mesti dia akan sentuh tentang masa. Pelajar-pelajar jangan buang masa. Ya, secara khusus, secara amnya semua orang ni jangan buang masa. Ya, jangan buang masa. Isikanlah masa tu dengan ibadah ataupun perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Walaupun manusia tu ada waktu yang dia lalai, tapi dia kena tampungkan banyakkan masa dengan benda yang tak lalai. Ambil belalai itu sekadar. Baik. Seterusnya, baik, itu yang pertama ya. Dan seterusnya, ingat ni sembahyang sunatnya, bukan sembahyang fardu. Adapun sembahyang fardu itu memang syarat dia menghadap kiblat mesti kena ada, rukun mesti kena sempurna. Kalau tak boleh menghadap kiblat, tak boleh rukuk dengan sempurna, sujud dengan sempurna, sembahyang fardu tak sah dalam keadaan dia mampu. Tak sah.
Jadi tak sah kalau sembahyang fardu di dalam kapal terbang yang tak tahu kiblat mana. Tak sah sembahyang fardu di dalam bas. Tak sah sembahyang fardu di dalam kereta. Sembahyang fardu. Yang mana bas, kereta api ketika bergerak lah. Kalau ketika dia diam, itu okey nak cari kiblat. Mana kiblat, mana kereta api. Okey, kiblat tahu rokok semua okey sebab dia tengah berdiam. Tak ni memang bergerak. Jadi kiblat pun entah ke mana. Sujud dengan rokok pun tak mampu nak sempurnakan sebab dia hanya bagi isyarat. Jadi memang tak sah sembahyang fardu, ya, sebab kiblat dan rukuk sujud berdiri pun tak sempurna. Jadi bagaimana kalau kita tengah travel dalam kita berada di atas langit, atas kapal terbang, dalam kereta api, yang mana memang kita dalam masa itu akan melewati waktu solat. Jadi dah solat macam mana? Ya. Jadi kalau kita boleh jamak takhir, niat jamak takhir. Kan? Boleh niat jamak takhir? Boleh niat jamak takhir. Ataupun sebelum naik kenderaan kita nak buat jamak takdim, semayang selesai, semayang tu. Tapi kata tak apa, nanti dalam kitab yang kita semayang. Nak semayang macam ni tak sah. Tak sah sebenarnya. Jadi mampu tak buat jamak? Mampu. Buat jamak takdim sebelum naik kapal terbang. Kalau nak tertinggal ataupun lewat, tak payah buat jamak semayang. Ataupun nak buat jamak takhir, ni jamak takhir. Nanti sampai kat dia punya airport, semayang. Jamak takhir. Tapi ada situasi jamak takhir pun tak jadi, takdim pun tak jadi. Nak buat jamak takdim, waktu pun tak masuk, baru pukul 10. Takdim apa dia? Nak buat jamak takhir, sebab sekarang ni waktu zuhur, nak takhir, kita akan sampai isyak lah. Bukan asar. Isyak tu sampai tu. Lepas tu nak macam mana? Kat sinilah berlaku persoalan. Ya? Kalau nak ikutkan dari segi hukum, semayang memang tak sah. Jadi kat sini berlaku persoalan. Sebab apa? Sebab kata, kalau semayang fardu tak sah, jangan semayang. Kalau kita tak semayang, menyebabkan waktu yang masuk tadi punya lama, dia keluar balik tanpa kita buat apa-apa. Tak boleh. Kita sebagai orang Muslim, kalau masuk waktu, mesti kena solat. Ataupun berazam untuk solat. Contoh macam niat jamak takhir. Dia tinggalkan waktu zuhur, tapi memang dia nak semayang, berazam untuk lewatkan solat dalam waktu asar. Tapi masalah naik kapal terbang, masalah naik bas ni tak ada macam tu. Kadang-kadang orang jamak takhir pun tak boleh buat, takhir pun tak boleh. Jadi bagi orang yang macam ni, dia kena solat fardu di dalam kenderaan tersebut. Kena solat. Cuma solat ni dipanggil solat hormat. Solat apa? Hormat waktu. Makna dia apa? Maksud dia dipaksa untuk solat. Sebab jangan kosongkan waktu daripada semayang. Dipaksa solat. Kena solat ke tu? Tak sah macam mana saya nak solat? Kena solat. Ya? Cuma sembahyang ini sembahyang hormat waktu. Sebab itu, kalau dia dah singgah lepas ni, dah sampai kat airport, sampai kat stesen kereta api, stesen bas, dia kena ganti balik. Sebab sembahyang tadi disuruh secara paksa. Tapi tak sah secara itlak. Faham? Tak sah secara itlak, tapi disuruh. Sebab apa? Dari sudut kita sebagai orang Islam, kena salat di dalam waktu. Walaupun tak sah, kena salat juga. Sebab itu nanti kena ganti. Ganti kena segera ke? Tak segera. Lepas balik sampai kampung nanti, ataupun sampai rumah destinasi ke, nak lewat ganti pun tak ada masalah. Ya? Bukan secara segera. Sebab apa? Sebab kita bukan tinggalkan solat sengaja pun. Baik, jelas. Jadi situasi pertama hanya untuk solat sunat sahaja. Solat fardu tak masuk. Okey, baik. Oleh sebab itu, dalam kapal terbang, kalau buat solat berjemaah, okey tak? Buat solat jemaah. Kan? Dalam kapal terbang, buat solat jemaah. Ya, okey ataupun tidak? Sebab dia sembahyang jemaah ni bukan solat sunat. Dia solat fardu tu. Solat fardu. Jadi kalau mengikut kaedah fiqahnya, tak sah. Ya. Bagi solat sunat, bagi solat fardu,
yang memang tak mampu menghadap kiblat dan tak mampu menyempurnakan rukuk dan sujud. Kalau mampu okey, tak ada masalah. Ya. Kalau memang kapal terbang tu dah bagi tahu, okey, kita akan jalan terus ke arah kiblat lebih kurang 10 kilometer tuan-tuan. Kalau macam tu sempat sembahyang tu. Jadi pakar-pakar ambil sembahyang, pakar buat jemaah, 1 saf, 2 saf sembahyang. Allah, 10 kilometer lambat lagi tu. Sembahyang Zuhur 4 rakaat contoh ataupun 2 rakaat. Lepas tu sembahyang Asar jemaah takdim. Boleh, tak ada masalah. Sebab kiblat pun kita menghadap, rukuk sujud pun berdiri sempur. Kalau kapal terbang bagi tahu macam tu lah. Boleh kita nak tengok masa ni sembahyang. Tapi yang biasa tidak. Kalau tidak, kita hanya mampu solat hormat waktu. Jadi kaedah kata, kalau solat hormat waktu ni perlu diganti. Kalau nak jadi imam, solat dia hendaklah tidak perlu diganti. Kalau solat yang perlu diganti, dia tak boleh mengimamkan orang. Boleh faham kan? Jadi solat dalam kapal terbang ni, semua solat, contoh 10 orang. 10 orang semayang ni semuanya wajib ganti sebab mereka solat hormat waktu. Jadi mana boleh orang lain ikut orang lain dalam semayang. Nak buat jemaah tak boleh. Sebab imam tak cukup syarat. Iaitu perlu ganti solat. Itu kaedah dia. Kalau nak jadi imam, janganlah solat yang dia solat itu perlu diganti. Baik, situasi nombor 2 apa dia? Iaitu salati syiddatil khauf. Iaitu wasalati syiddatil khauf, dan sembahyang syiddatil khauf, dalam keadaan yang takut bersangatan. Bila takut bersangatan ni? Apabila berlaku peperangan. Ya, macam sahabat kita di Palestin. Rakan-rakan kita di Palestin. Umat Islam di Palestin sedang dilanda dengan musibah. Ada peperangan di sana. Banyak yang dibunuh. Baik mereka ni yang berjihad, yang berjuang. Ketika mana masuk waktu solat, ini boleh mereka praktikalkan. Contoh, kita perang. Dalam peperangan ni memang takut yang bersangatan. Yalah, kalau kita sembahyang relax-relax, memang alamat dia korek kubur dah depan tu. Faham? Jadi sembahyang pun tak relax. Sebab syiddatul khauf, bersangatan takut. Faham? Setiap orang nak lari daripada peluru, nak lari daripada cedera. Jadi dia perlu lari daripada situasi yang berbahaya. Dan nak sembahyang macam mana? Masuk solat subuh, masuk solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi kena sembahyang. Dia kena sembahyang. Tapi sembahyang tak perlu menghadap kiblat. Ini memang secara itlak tak perlu menghadap kiblat. Tapi dengan syarat peperangan tu dah berlaku. Jadi sembahyang, takbir kat sini, Allahu Akbar. Dengar bom atom, lari sana pula. Baca Fatihah kat sana. Lepas tu nak rokok, pergi belakang pokok, Allah Akbar. Tengok jatuh pula orang kat tepi dia. Dia pun lari, pergi sana pula sujud. Jadi dia memang sembahyang macam orang kata lari sana sini. Tak pernah duduk diam. Dan sembahyang dia sah. Pergerakan yang banyak semua tu dimaafkan. Semua tu dimaafkan. Angkat senapang, tembak tengah sembahyang tu. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Boom. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu rokok pula. Rokok tengok kepala musuh ada. Pang, tembak. Sami'allahu liman hamidah. Nak sujud nanti dulu. Sebab musuh takut musuh lalu sini. Lepas tembak, pakai senjata, machine gun tu, sujud. Lepas tu lari pula sana. Lompat sini, lompat sana. Masuk rumah, keluar rumah, baling batu. Ikut dia, tak ada masalah. Dia tengah sembahyang tu. Tengah sembahyang. Tengah sembahyang. Kecuali ulama kata, yang tak dimaafkan adalah menjerit. Menjerit jangan. Menjerit tak boleh. Ketika perang, menjerit tak boleh. Buat karate tu. Tak budak karate. Dia menjerit dalam perang, tak karate orang. Jerit ulama kata tak boleh. Tak dimaafkan. Kalau menjerit tu memang panjang, dia akan batal solat. Asal tak dimaafkan. Sebab jerit itu adalah alamat dia tu dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut. Begitu. Bukan jerit pedih apa semua, tidak. Jerit tak serang. Itu dia punya kesimpulan dia. Solat apa ni? Solat fardu. Ni terbalik. Situasi pertama solat apa?
sunat, bukan fardu. Situasi kedua, solat fardu, bukan sunat. Sebab sembahyang sunat dalam peperangan tak ada hajat. Yang adanya kita berzikir, minta pada Allah. Sembahyang sunat tak perlu. Sebab sembahyang tak ada hajat kita sembahyang sunat. Kita fardu memang kena sembahyang. Bahkan disyariatkan jemaah pula dalam sembahyang fardu. Buat sembahyang jemaah, tapi tergabung lepas tu. Ya, imam duduk depan, belakang tu duduk saf. Lepas dengar bom tu, boom. Tergabung lagi. Pakat-pakat bagi posisi sendiri. Mana imam, mana makmum, wallahu a'lam. Cuma imam mungkin dalam ketika itu dia angkat suara dia sebab dia dah letak handphone kat sini ataupun besar suara. Kalau dia cakap Allahu Akbar semua dengar. Macam orang kata apa? Sniper kan. Kalau dia bercakap, dia dengar orang lain dengar. Tentera lah, tentera. Kalau cakap sini orang lain dengar juga. Apa cakap perlahan. Dia letak benda tu Allahu Akbar pun semua. Mau rokok. Faham? Kadang-kadang rokok sebelum imam, kadang rokok sebelum imam tak ada masalah. Yang penting jangan bagi salam sebelum imam bagi salam. Jangan penting. Ya. Kita orang semua dah bagi salam dah. Tok imam baru tahiyat depan tu. Tak habis lagi. Tak boleh lah. Batal sembahyang. Ya. Begitu. Jadi nak katanya orang dalam perang pun kena sembahyang. Kita ni duduk relax. Sembahyang pun tak. Ya. Boleh tinggal sembahyang subuh. Boleh tinggal sembahyang zuhur. Sembahyang asar. Padahal relax. Tak ada bom meletup. Tak ada kereta kena pecah. Tak ada anak mati. Alhamdulillah. Ya, dia orang semua dalam keadaan kita wajib sebagai orang beriman, orang Muslim, sebagai umat Nabi SAW yang nak memiliki iman yang sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia suka anak dia sihat, dia kena suka anak orang Palestin sihat juga. Dia suka anak dia gembira, dia kena suka anak orang Palestin gembira. Dia suka anak dia kenyang, dia kena suka anak orang Palestin kenyang. Jadi kalau orang memiliki macam tu perasaan dia, insya-Allah dia adalah orang yang memiliki iman yang teguh, yang kuat. Jadi setiap hari kita kena berdoa dalam sujud kita, dalam ibadah kita, insya-Allah. Jadi anda rasa setakat tu dulu kot. Ya, untuk permulaan kelas kita ni, kita baca satu, tambah satu syarat, insya-Allah. Jadi kita sambung pula syarat yang seterusnya, wa tarkul kalam, iaitu jangan berkata-kata di dalam sembahyang, insya-Allah. Setakat itu dulu untuk pengisian pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dan inayah untuk kita amalkan dan sampaikan kepada mereka yang tiada, insya-Allah. Sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna min al-aqwali wa farha min al-a'mali azkaha min al-adhan wa asfaha min al-akhlaqi atyabaha wa min ar-razaqi azalaha wa min al-'afiyati akmalaha wa min ad-dunya khayraha wa min al-akhirati na'imaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fi din. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza. برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.